على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. محمد نبينا بنور هدينا. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu. Syah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah.
manja mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah. Romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, benci jadi rindu. Ya Aisyah ya Humairah, rasa sayang, rasa cinta. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Muhammad khatamin nabiyyin, imamul muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma dzikirna minhuma nasina. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa. Wa alimna minhuma jahalna. Ya Allah, ajarkan kami apa yang kami tidak tahu. Wa anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kami belajar. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahlah kami, janganlah kau payahkan kami. Wa tammim bil khair, sempurnakanlah urusan kami. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahlah kami ilmu dan kefahaman. Allahumma inna na'udzubika min al-ham wal hazan. Ya Allah, kami minta jauh daripada sedih dan kecewa. Wa minal ajzi wal kasal, daripada lemah dan malas. Wa minal jub wal buh, daripada menjadi penakut dan bakhil. Wa minal kufr wal faqr, daripada bahaya kekufuran dan kefakiran. Wa min ghalabatid daini wa qahr rijal, dan daripada beban hutang dan gangguan orang-orang jahat. Amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat, mudah-mudahan anda semua insya-Allah beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, anda semua, tuan-tuan semua, anda sedang bersama saya Ustaz Abu Hassan Asy'ari, Ustaz Abu Hassan. Mudah-mudahan kita punya diskusi, perbincangan, perbahasan usrah kita pada petang ini insya-Allah boleh menambah ilmu kita, menambah iman kita, memperbanyakkan amal kita, mempereratkan hubungan ukhuwah antara kita. Seterusnya insya-Allah boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih banyak kepada yang follow saya. Mohon like, mohon follow, mohon share insya-Allah. Terima kasih ha. Terima kasih saudara Imtiaz Ahmad Ghulam Kadir watching. Sulaiman Ibrahim watching. Terima kasih. Penyambung warisan watching. Terima kasih. Yang tak sempat sebut nama, sabar. Teruskan perjuangan insya-Allah. Muslimin sebenarnya, jadi pada petang ini saya Ustaz Abu Hassan nak bincang pasal tajuk sabar. Petang ini nak bincang, nak discuss pasal sabar, as-sabru, sabar. Oleh kerana yang menonton belum ramai,
Saya nak zikir dulu, nak selawat dulu insya-Allah. Lepas selawat, kita terus masuk kepada tajuk sabar, as-sabr. Muslimin yang saya mulakan, mohon share. Alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Clear ke? Cik Sulaiman Ibrahim, clear ke? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mohon share sebelum kita mulakan ceramah. Mohon share. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullah mun alaik. Sorry, suara belum bagus. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullah mun alaik. Sahabat-sahabat semua dah minum ke? Dah makan ke? Minta bersabar. Stay at home, please. Do not go out without permission. Sambung lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terima kasih kepada penyambung warisan Melayu watching, dan terima kasih kepada Pak Sumizi daripada kampung Kubadatu, Jili Kelantan. Pak Sumizi kita, terima kasih watching. Clear ke? Jelas ke? Dengar molek ke? Clear tak? Alhamdulillah. Jadi mohon share lah. Mohon share kepada warga Jili Kelantan. Terima kasih kepada saudara Zulkifli Hasan watching. Last zikir, last selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Muslimin muslimat, mudah-mudahan anda semua beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bagi tahu, man saraka tariqan yatlubu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan, mencari jalan untuk mencari ilmu, maka Allah permudahkan dia masuk syurga. Nabi bagi tahu, wahai sahabat-sahabat, jika kamu berjalan ke mana-mana, kamu musafir ke mana-mana, tiba-tiba kamu terserempak dengan taman-taman syurga, maka tunggulah, wait for a while. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa benda taman-taman syurga itu? Nabi sebut taman-taman syurga itu adalah majalis ilmi, majlis-majlis ilmu. Jadi berada di majlis ilmu, mengajar ilmu, duduk dengan ceramah, termasuk antara taman-taman syurga, insya-Allah. Nabi sebut lagi, Nabi kata, man kharaja fi sabilil ilmi wa huwa fi sabilillah. Siapa keluar rumah nak cari ilmu, siapa keluar rumah nak mengajar ilmu, wa huwa fi sabilillah, setiap langkah dia berjalan tu fi sabilillah, boleh pahala jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan anda semua, mudah-mudahan antum semua yang mendengar insya-Allah pada petang ni mendapat pahala jihad insya-Allah. Jihad dalam konteks mencari ilmu, mengejar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang kita nak bincang
ilmu yang kita nak discuss pada petang ni ialah tentang sabar. Ilmu tentang sabar. Jadi kalau saya ceramah lama sikit, sabar. Kalau ceramah tak bagus, sabar. Kalau boleh dengan ceramah, sabar. Sebab tajuk ni tentang sabar. Kalau penceramah kurang senyum, sabar. Isteri marah, sabar. Suami marah, sabar. Kena marah, boleh marah, sabar. As-sabru minal iman. Sabar ni sebahagian daripada iman. Alhamdulillah. Muslimin yang saya mulakan, sabar. Tajuk kita ialah pasal sabar. Jadi tajuk dia penting. Tajuk sabar biasa dengar, tapi nak amal susah. Sabar. Sabar boleh sebut. Kawan tu meninggal isterinya, sabar. Kita boleh sebut, tapi yang dia yang menanggung tu, macam mana? Jadi sabar ni satu kalimat, satu kata-kata yang senang disebut, susah nak diamalkan, melainkan kita ni betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis daripada Imam Al-Baihaqi, Nabi sebut iman ni ada dua bahagian. Nabi kata, hadis sahih daripada Imam Al-Baihaqi, Nabi sebut iman ni ada dua bahagian. Pertama, sabar. Yang kedua, syukur. Jadi penting sabar, penting syukur. Maka Nabi sebut dia dua-dua ni termasuk antara dua bahagian iman. Penting orang beriman, dia akan bersabar. Orang beriman sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersabar, duduk di rumah, stay at home, musim PKP ni. Sabar dan syukur. Alhamdulillah. Muslimin semalakan, kita teruskan kita punya perbincangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran ada sebut, dalam Quran ada sebut surah Al-Baqarah ayat 155. Surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Saya ulang lagi sekali. Surah 155. Surah Al-Baqarah ayat 155 disebut وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Lebih kurang begini, lebih kurang maksud dia, Allah Ta'ala, dan kami uji kamu dengan khauf, dengan takut. Kami uji kamu sedikit dengan takut, rasa takut. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta benda. Bonus kurang, gaji kurang, harta benda kurang. Wal anfus, jiwa tak tenteram. Was thamarat, buah-buah tak cukup. Buah-buah kena curi, buah-buah jual tak laku. Buah harum manis, mahal sangat nak beli tak mampu. Okey. Sayur-sayur terbuang tak laku sekarang ni. Buah nanas membuang. Ini ujian. Wa basyirus sabirin. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi tajuk kita pasal sabar. Muslimin semalakan, ayat surah Al-Baqarah ni menyebut Allah uji kita dengan takut. Khauf. Akhafu jiddan, takut. Takut ni semua orang diuji dengan takut. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus dia rasa takut duduk dalam perut ikan nun. Dia ni kena telan. Nabi Yunus ni kena telan 40 hari 40 malam dalam ikan nun punya perut, rasa takut. Maka dia pun berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya Allah keluarkan dia daripada perut ikan nun. Nabi Yunus rasa takut, khauf. Dalam Gua Thur, Nabi Abu Bakar takut. Abu Bakar bimbang, musuh mencari mereka dalam Gua Thur, dalam hijrah. Maka Nabi kata, la takhaf, la tahzan, inna Allah ma'ana. Kamu jangan bimbang, jangan takut, Allah bersama kita. Takut. Allah uji kita dengan takut. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami uji kamu dengan sedikit rasa takut. Begitu juga Ashabul Kahfi. Mereka ni takut dibunuh, dihalau, ditangkap oleh raja yang zalim. Maka
dia pun lari, menyorok di gua Ashabul Kahfi. Ini sebab apa? Takut. Ibu kepada Nabi Musa alaihissalam, dia bimbang tentera Firaun datang tangkap anak dia, bunuh anak dia. Maka ibu kepada Musa alaihissalam, dia hanyutkan Musa di Sungai Nil. Ini kerana apa? Kerana takut. Jadi Allah memang uji kita tentang takut ni. Takut COVID. Dia suruhlah kita kena patuh arahan, duduk di rumah, jangan keluar merayau tanpa sebab. Takut COVID, maka kena cuci tangan, bersih tangan selalu. Takut COVID, maka kita kena pakai mask, tutup mulut. Bimbang ada orang sebelah bersin dengan apa, dia pula tak jaga jarak. Takut. Jadi takut ni adalah ujian Allah. Bila takut, maka kita kena berjaga-jaga. Kami uji kamu dengan takut, kata Allah. Kami uji kamu dengan lapar. Jom. Jom ni lapar. Kalau kenyang tu, syabak tu. Syabak tu jiddan. Saya rasa kenyang sangat. Jadi Allah uji kita dengan takut, dengan dengan lapar. Musim-musim COVID ni, ada setengah-setengah negara kerajaan tak bagi bantuan. Kita alhamdulillah diperintahkan duduk di rumah, tapi bantuan tak sampai. Lapar. Jadi ini masalah. Allah uji kita dengan takut, dengan kurangnya harta benda. Jadi kita semua kena banyak bersabar. Wa basyirus sabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Muslimin semulakan, ulama sebut sabar sesaat, untung setahun. Kalau kita sabar, tak jadi bergaduh. Bila sabar, tak jadi perang. Jadi untungnya setahun. Jadi pentingnya kita ni banyak bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara sabar dan solat. Dan ini susah sabar ni, melainkan orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru minal iman. Sabar ni sebahagian daripada iman. Jadi hadis-hadis dan ayat yang saya baca nak bagi tahu kepada kita pentingnya sabar. Jadi kalau tuan-tuan tak sabar, kita dah keluar rumah dah. Boring betul duduk rumah ni. Lama betul lah. Berminggu-minggu lah. Memang kadang-kadang hilang sabar. Tapi sabarlah. Sebab apa? Sabar ni menguji kita punya keimanan. Sebab sabar ni memberi kita pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin semalakan, so sekarang kita nak bincang tentang jenis-jenis sabar. Kategori sabar. Jenis-jenis sabar. Sebelum tu kita zikir sikit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah, Allah, Allah ya Allah. 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 Allah, Allah, Allah ya Allah. Alhamdulillah. Muslimin semulakan, jadi sabar ni banyak jenis. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah. Sabar dalam ketaatan. Itu yang pertama. Jadi bila kerajaan kata kamu duduk kat rumah, jangan keluar tanpa sebab, sabar, ikut perintah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul dan pemimpin yang dipilih antara kamu. Jadi pemimpin kita, pihak berkuasa agama kita, bukan pandai-pandai buat hukum. Dia perintahkan kita jangan pergi ramai-ramai ke masjid. Ada hujahnya, ada sebabnya untuk mencegah mudarat. Jadi ikutlah, sabar, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar berpuasa nanti. Puasa pula bukan sehari, 2 hari, bukan seminggu, sebulan, bulan Ramadan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
kamu diwajibkan berpuasa macam umat-umat terdahulu. Surah Baqarah 183. Jadi sabar dalam taat kepada Allah. Kena solat 5 kali sehari. Sabar. Jangan tak solat. Tak. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jahara. Siapa tinggal solat dengan sengaja, maka kafirlah dia tengah-tengah. Jangan main-main. So, puasa letih. Solat penat. Sabar. Kita hidup nak bahagia, nak berjaya, mesti paksa diri jadi orang baik. Paksa berbuat baik. Ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan malas-malas. So, yang pertama ialah sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pergi ke Mekah, dah sa'i tu. Safa Marwah, Safa Marwah. Penat tu. Jauh tu, letih tu. Sabar. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada aircon. Tapi tetap juga letih berpuluh-puluh. Jadi taat kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Nabi Ibrahim alaihissalam, dia bagi tahu kepada anaknya, "Inni ara fil manami inni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, aku mimpi Allah suruh aku sembelih kamu. Nah, madza tara? Apakah pendapat kamu? Jadi kata Ismail, if'al. Nah, satajuruni insyaallah minas sabirin. Laksanakanlah ayah. Kamu akan dapati aku termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Jadi sabar menunaikan perintah Allah. Sabar dalam taat kepada Allah. Bila Ibrahim nak sembelih Ismail, datang syaitan menghalang. Datang syaitan menghasut. Ibrahim ambil batu, baling. Ini berlaku dekat Mina. Datang pula iblis pada Ismail. Ayah kamu ni dah gila nak sembelih kamu. Dia ambil batu, baling. Datang lagi. Tengok. Syaitan pun sabar dia. Walaupun dia kena halau, kena baling dengan batu. Sabar syaitan ni. Never give up dia. Dia goda pula Hajar. Suami kamu ni dah gila nak sembelih anak. Dah lah payah dapat anak. Dapat anak cantik, handsome. Dah besar, elok. Nak sembelih. Hajar ambil batu, baling syaitan. Jadi mesti yang pertama, sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Sabar. Yang kedua, sabar dalam nikmat. Sabar dalam nikmat. Tak lupa nikmat. Tidak kufur nikmat. Jangan jadi macam Qarun. Dia kata aku ni bijak, aku ni kaya, aku ni berharta. Sebab aku pandai, aku memang aku bijak berniaga. Dia lupa Allah. Lupa nak berzakat. Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun bersama harta-hartanya. Jadi jangan kufur nikmat. Sabar dalam nikmat. Dapat harta, dermakan. Dapat kuasa, tunaikan amanah dan tanggungjawab. Jangan lupa diri. Okey. Siapa pun kita adalah hamba Allah. Siapa pun kita ni adalah manusia biasa. Jangan sombong diri. Macam Firaun, dia sombong diri. Dia kata, "Ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Namrud bersama mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya kesombongan Firaun tenggelam dia dalam Laut Merah. Bila dah tenggelam, barulah dia nak menyesal. Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi nyawa dah kat sini dah. Kat halkum dah. Allah tak terima. Allah tenggelamkan Firaun dalam Laut Merah. Allah hantar nyamuk saja, serang masuk telinga Namrud, mati dia. Hartanya, kuasanya, tenteranya tidak boleh menghalang mati dia daripada seekor nyamuk saja. Sebab apa? Dia ni sombong angkuh, kufur nikmat, tidak sabar dalam nikmat, berubah sikap kepada buruk, lupa diri ya. Jadi yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah. Macam Nabi Ibrahim tadi, sembelih juga dia Ismail. Akhirnya Allah hantar tukar dengan kibash. Makanlah, sedaplah, bakarlah, masaklah kan. Alhamdulillah. Yang kedua, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam nikmat. Ada nikmat, infakkan, wakafkan insya-Allah harta tu. Ada ilmu, sampaikan. Jangan pula berkira
saya nak jemput ustaz ceramah ni, saya nak jemput doktor ceramah ni, saya nak jemput datuk doktor ceramah ni, how much? Berapa kena bayar? Oh, letak harga, jangan. Ya, ilmu kongsi. Sampaikan. Jangan letak harga yang mahal lah. Tapi kena bayar juga dia punya minyak kereta tu, betul sebagainya. Alhamdulillah. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Kalau kita mengalami musibah, sakit, penyakit, kemalangan, jadi sabar. Macam Nabi Ayub AS, dengan penyakitnya, dengan busuknya, sampai isteri pun lari, anak-anak dia gempa bumi, meninggal. Sabar dia. Penting sabar ni. Kalau kita tak sabar, masalah. Kita akan mengeluh, menyalahkan Allah Ta'ala, kita marah-marah. Jadi banyakkan bersabar. Bersabar dengan musibah, bersabar dengan ujian Allah. Allah nak uji kita. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, siapakah antara kamu yang lebih takwa? Tengok, bila berlaku COVID-19 ni, bila berlaku wabak ni, Allah nak uji kita. Siapakah antara kita ni tetap bersabar dengan ujian, dengan musibah ni? Jadi memang tak boleh keluar daripada rumah. Boring betul. Dah tengok TV, tengok Facebook, tengok macam-macam lah. Tapi dah boring lah. Lama sangat. Memang menguji kesabaran. Jadi nak tak nak kena sabar. Sebab ini adalah untuk keselamatan kita daripada wabak penyakit. Nak putuskan rangkaian tu. Sebab apa? Nabi sebut, kamu kena lari daripada penyakit macam kamu lari daripada singa. Jadi kena lari lah. Elakkan daripada penyakit. Jangan cari pasal. Berkumpul ramai-ramai, tak boleh. Sekarang ni bahaya. Kecuali petugas-petugas, doktor, nurse, terpaksa. Tapi itu pun dia ada, dia punya protectionnya. Pakaian khas lah. Jadi, kalau ada ujian, ada musibah, kena sabar. Muslimin yang saya mulakan, Nabi-Nabi ini ramai. Rasul ni ada 25. Tapi dalam 25, ada Rasul-Rasul Ulul Azmi. Macam Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad kita. Mengapa mereka ini terpilih sebagai Nabi Ulul Azmi? Sebab sabarnya mereka. Ibrahim kena bakar. Nabi Musa kena halau daripada Mesir. Sebelum tu dia pergi dulu di Madian. Saya pernah pergi ke Jordan, ziarah, pergi tengok kubur Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ni, dia ni bapa mentua kepada Nabi Musa AS. Duduk di situ, berpisah dengan orang-orang Mesir. Lepas kahwin semua sekali, selesai urusan, dia balik semula. Jumpa dengan Firaun. Izhaba ila Firaun innahu tagha. Kata Allah, kamu pergilah Musa Harun jumpa Firaun, kerana Firaun ni melampau batas. Tengok. Jadi penuh dengan ujian dan cabaran Nabi-Nabi terdahulu. Sebab itulah mereka ni dapat gelaran Ulul Azmi. Nabi Nuh AS terpaksa buat kapal. Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tazar fil ardi minal kafirin dayara. Kau matikan semua. Jangan tinggal seorang pun. Matikan semua. Degil. Lama dah aku ceramah. Termasuk anak Nuh pun tenggelam. Jadi, apa saja ujian, cabaran, dugaan, kena banyak bersabar. Bersabar dalam musibah. Bersabar dalam musibah. Nabi kita Muhammad SAW banyak ujian. Anak-anak meninggal. Ujian. Abu Talib meninggal. Abu Talib yang jaga Nabi, pertahankan Nabi, meninggal. Siti Kharijah meninggal. Sedih. Amul Huzni, tahun sedih. Maka Allah angkat Nabi ke langit dalam Isra' wal Mi'raj untuk hiburkan Nabi. Jadi kalaulah ada isteri kita, anak-anak kita, saudara mara kita sedih, hiburkan mereka. Jangan tambahkan kesedihan mereka. So Nabi sedih sebab umat tak terima dakwah, Allah bawa Nabi berjalan. Berjalanlah ke langit lah, tengok. Walaqad zayyana as-sama' dunya bimasabih. Walaqad zayyana as-sama' dunya bimasabih. Kami hiasi
langit tu dengan masabih, dengan bintang-bintang, dengan lampu-lampu. Jadi Nabi berjalan happy. Tengok syurga, neraka dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan sekalian, sabar dalam ujian. So sakit, demam tu biasa sebab kita ni manusia. Nabi Nabi Yakub sedih juga dia. Ujian, anak dia hilang, Nabi Yusuf. Sedih, sabar. Berkat sabar jumpa balik dengan Yusuf AS. Jadi tuan-tuan sekalian, sabar pertama, sabar dalam taat kepada Allah. Kedua, sabar dalam nikmat. Pemimpin yang dapat anugerah, dapat dilantik sebagai menteri, jangan rasuah, jangan tipu rakyat, kena amanah, jujur. Ma min wali yali ra'iyati minal muslimin fayamut wa huwa ghassul lahum illa harrama Allah alaihi jannah. Mana-mana pemimpin yang menguruskan urusan umat Islam tapi dia menipu, Allah haramkan dia syurga. Jangan main-main. Yang keempat, sabar dalam dakwah. Yang keempat, kita kena sabar dalam berdakwah. So macam kita penceramah ni. Saya adalah pengalaman pergi ceramah ni, ceramah kat surau, kat masjid, kat sekolah kan, kat pejabat-pejabat kerajaan, orang tak ramai. Sabarlah. Jika nak tunggu orang ramai, nak berceramah, payahlah. Nabi dulu jumpa seorang ceramah, jumpa seorang ceramah. Nabi tak tunggu ramai baru nak ceramah. Ceramahlah. Orang suka, alhamdulillah. Orang tak suka, lantak dia lah. Kita hanya menyampaikan dakwah. So sabar dalam berdakwah. Nabi Yunus sabar. Diejek-ejek. Akhirnya hilang sabar dia. Lari dia. Kena telan oleh ikan nun. Ikan paus katanya. Balik semula. Berdakwah. Teruskan perjuangan. Sabar dalam berdakwah. Sahabat-sahabat Nabi terpaksa tinggal kampung halaman berdakwah. Tariq bin Ziyad sampai ke Andalus, Spanyol. Amr al-As sampai ke Mesir berdakwah. Sa'ad bin Waqqas sampai ke mana? Ke China berdakwah. Mu'adh bin Jabal sampai ke Yaman. Dekat sikit. Sabar berdakwah. Nabi sendiri pun sabar berdakwah. Allah suruh Nabi berdakwah 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun Madinah. Sabar hijrah ke Madinah. Tinggal kampung halaman. Sedih tu. Rindu tu. Dah hijrah ke Taif, kena halau. Di Badan Batu. Sahabat-sahabat dulu, Ja'far Abi Talib, Ruqyah binti Muhammad, hijrah ke Habsyah. Mus'ab bin Umair, hijrah ke Habsyah. Sabar. Terpaksa tinggal kampung halaman. Sebab apa? Untuk tujuan dakwah. Jadi sabar dalam dakwah. Macam sahabat-sahabat kita, jemaah tabligh. Mereka ni sangat hebat kesabarannya. Sangat tinggi dia punya tahap kesabarannya. Ramai kawan-kawan saya, jemaah tabligh, difitnah, dituduh. Ni pasal COVID ni. Sabar mereka. Teruskan perjuangan. Never give up. Jadi kita tuan-tuan, kita penceramah ni boleh ceramah saja. Boleh pandai ceramah saja. Nah, tapi nak ajak orang rumah ke rumah, ketuk pintu, bukan senang. Tinggal kampung halaman. Dulu masa saya di Turki pergi tengok ziarah Turki, jumpa seorang sahabat daripada Kelantan. Orang Kelantan kita. Saya tanya nak ke mana? Nak pergi mana dia mah? Ustaz nak pergi mana? Haji nak pergi mana? Oh, nak pergi Brazil. Nak pergi Brazil, nak pergi Chile, nak berdakwah. Hebat dia orang ni. Nah, saya pergi ke Amsterdam. Ada juga sahabat-sahabat kita berdakwah di sana. Jadi berdakwah ni kena banyak sabar. Orang terima, alhamdulillah. Orang tak terima, sabar. Think positif. Tak terima sekarang, lain kali terima. Macam Nabi, bila orang Taif halau dia, balik batu. Jibril datang. Jibril nak hentam orang Taif. Nabi kata, "La, fa'annahum la ya'lamun." Mereka ni tak tahu. Sabar. Nabi think positif. Akhirnya zaman Osman bin Affan, semua orang Taif ni masuk Islam. Jadi sebagai pendakwah kena banyak bersabar. Kena banyak bersabar. Macam pendakwah ni, dia kena sabar. Pertama, caci maki orang. Yang kedua, fitnah. Kena banyak sabar. Dan itu adat dalam perjuangan. Adat dalam perjuangan. Macam Nabi difitnah.
Wahai Muhammad, kamu ni berdakwah ni, kamu ajak kami masuk Islam ni, kamu ni nak apa sebenarnya? Kamu nak harta ke? Kami boleh cari harta, kami bagi kamu. Kamu nak pangkat ke? Kami boleh lantik kamu sebagai ketua. Kamu nak perempuan ke? Kami boleh carilah wanita tercantik di Mekah ni. Kami bagi pada kamu. Kamu nak apa? What you want actually, Muhammad? So Nabi dakwah kena fitnah dan seumpamanya. Jadi kena banyak bersabar. Kena banyak bersabar sebagai pendakwah. Sabar dalam dakwah. Apalagi sabar dalam mendidik. Kita didik anak-anak kita. Sabar. Cikgu-cikgu zaman sekarang ni, zaman-zaman Covid ni, duduk kat rumah tak boleh mengajar. Dia begini, saya ni cikgu dulu. Sebelum saya jadi pegawai JAKIM, saya ni cikgu sekolah menengah. Saya ni ketua kelas. Kemudian lepas saya berhenti JAKIM, saya jadi pensyarah mengajar juga di Kolej Mara. Jadi kita ni cikgu, ustaz lah. Bila kita tak boleh mengajar, kita stres. Kita ada apa yang kita nak sampaikan, tak boleh sampai, kita stres. Jadi cikgu-cikgu stres sekarang ni. Duduk kat rumah. Nak mengajar, payah. Sekolah tutup, close. Nak mengajar online, tak semua murid pandai online. Nak buka itu, nak buka ni, payah juga. Dah, internet kena bayar mahal. Jadi, kena sabar. Cikgu-cikgu kena sabar dalam mendidik. Murid faham, sabar. Murid tak faham, sabar. Murid banyak bertanya, sabar. Kamu nak asyik tanya, tak faham. Aku hentam. Sabar. Jadi sabar dalam mendidik. Mentarbiah. Jangan nak anak kita cepat pandai. Jangan nak anak kita cepat hafal Quran. Jangan, sabar. Jadi, guru kena sabar dalam mendidik. Berkat guru sabar mendidik, maka ramailah anak murid yang berguna kepada masyarakat. Murid kepada Imam Abu Hanifah ialah Imam Malik. Murid kepada Imam Malik ialah Imam Asy-Syafi'i. Murid kepada Imam Asy-Syafi'i ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Muslimin yang saya mulakan, jadi sabar dalam mendidik, sabar dalam mentarbiah, sabar dalam islah, mengajak orang kepada kebaikan, sabar dalam berdakwah. Penting ya. Kalaulah pendidik tidak sabar, maka dia akan marah-marah. Ini pembahaya. Kalau pendidik tidak sabar, ilmu yang disampaikan tidak berkat. Jadi penting guru-guru, murabbi, da'i, mudaris sabar dalam proses mendidik. Nak mendidik, nak mengajar ni memang payah. Membina bangunan mungkin boleh setahun, 2 tahun siap. Membina bangunan boleh siap. Dalam tempoh tertentu. Tapi membina manusia bukan senang. Makan masa bertahun-tahun. Tadika berapa tahun? Sekolah rendah berapa tahun? Sekolah menengah banyak tahun. Masuk universiti, matrik 2 tahun ataupun setahun setengah. Masuk U 4 tahun. Habis PhD berpuluh tahun belajar. Barulah jadi insan yang hebat. Bertambah ilmunya, mantap pengetahuannya. Jadi sabar dalam proses mendidik. Terutama kepada ibu-ibu, ayah-ayah. Bila didik anak, kena banyak bersabar. Ibu, ayah adalah guru yang pertama yang anak-anak tengok. Jadi kita kena sabar mendidik anak-anak. Didik dengan Quran, didik dengan hadis, dengan cerita-cerita Nabi, cerita-cerita teladan. Terima kasih kepada Tan Sri MZH watching. Terima kasih. Mohon share. Clear ke? Mudah-mudahan clear insya-Allah. Apalagi sabar. Kita teruskan perjuangan. Sabar dalam belajar. Sabar dalam proses menuntut ilmu. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an fala takun rabi'an. Kamu kena jadi orang yang mengajar ataupun orang yang belajar ataupun mendengar. Fala takun rabi'an. Kamu jangan jadi orang yang keempat. Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar ilmu pun tidak. Fatuliku, kamu akan binasa. Jadi bila belajar kena banyakkan sabar. Macam Imam Asy-Syafi'i, dia lahir dah masa kecil dah yatim daripada Gaza. Imam Syafi'i ini lahir Muhammad Idris Asy-Syafi'i namanya. Duduk di Gaza. Hijrah ke Mekah bersama ibunya Imam Syafi'i ini. Umur dia 18 tahun dah jadi guru dah.
dia nak ganti gurunya Muslim Khalid. Muslim Khalid ni mufti Mekah masa tu. Dia dah boleh ganti gurunya Muslim Khalid. Tiba-tiba nak pergi ke Madinah, nak berguru pula dengan Imam Malik. Jauh tu berjalan. Sabar dia. Berpisah pula dengan ibu dia. Sabar betul, rindu ibu. Mak dia kata, kamu jangan balik, wahai Syafi'i. Selagi belum jadi ulama, kamu jangan balik. Jadi, pergilah Imam Syafi'i. Dah banyak tahun. Terpaksa berpisah dengan ibunya. Dengan Mekah Al-Mukarramah. Dia pergi jumpa Imam Malik. Sabar dia menjadi khadam kepada Imam Malik. Khidmat lah. Tolong bersih itu, bersih ini. Tolong basuh pakaian. Macam-macam lah. Sabar dia menuntut ilmu. Sampai dia khatam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Jadi adik-adik sana kena banyak bersabar. Kena jadi macam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia ni menulis kitab syarah kepada Sahih Bukhari. Dia tulis kitab Fathul Bari. Duduk di Mesir ni. Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masa dia kecil, dia ni susah nak belajar lah. Stres lah, lari dia. Ikut cerita lah, ada riwayat menyebut, imam ni masa kecil, lari dia, payah nak belajar lah. Tiba-tiba dia tertengok, ada air daripada atas, menitik kena pada batu. Tap. Batu tu keras, air lembut, lekuk batu tu. Lekuk batu tu. Air lembut je, lekuk batu. Proses lamanya belajar. Maka dia pun balik. Dia kata, aku sabar belajar, tabah, sabar, bertahun-tahun insyaAllah. Aku akan berjaya. Akhirnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya saya tak ingat, ada orang kata nama ni Zaid, disebut sebagai Ibnu Hajar, anak batu. Zaid dinamakan sebagai Ibnu Hajar, sempena kisah batu kena titik dengan air tadi. Jadilah Ibnu Hajar Al-Asqalani ulama yang hebat. Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia punya pengaruhnya sampai ke Nusantara ni, sampai ke Yaman, sampai ke Nusantara. Imam Ar-Ramli, Imam Ar-Ramli, ada dua tokoh masa tu di Mesir, Imam Ar-Ramli, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ar-Ramli pengaruhnya sekitar Libya sana, sekitar Mesir sana, sekitar Maghribi sana. Maghribi akhirnya mazhab Malik, akhirnya terpengaruh lebih kepada mazhab Maliki. Muslimin yang sama demikian, yang penting banyakkan sabar sebagai pelajar. Cikgu marah, sabar. Cikgu lambat bagi markah, sabar. Saya dulu mengajar tuan-tuan sekalian, anak murid ini nak markah lebih saja. Jadi kita sabar dengan kerenah anak murid. Dan anak murid juga kena sabar dengan kerenah guru. Alhamdulillah. Guru tak masuk kelas lah, kena sabar. Mungkin cikgu ada hal, sabar. Apa lagi? Kena sabar. Sabar dalam rumah tangga. Kita zikir ya. Kita zikir. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton, terima kasih banyak. Mohon share. Mudah-mudahan kita punya diskusi perbincangan pada petang ini menambah ilmu kita, menambah iman kita. Yang penting ada ilmu, sampaikan. Ada ilmu, amalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan sepertilah pokok yang tidak berbuah. So sabar seterusnya ialah sabar dalam berumah tangga. Kan? Jadi bila kita baru kahwin ni, orang tanya, dah dapat anak ke belum? Dapat anak, orang tanya lagi, anak lelaki ke perempuan? Kemudian bila anak tu besar, tanya pula, anak ni markah dia berapa A? Macam-macam ujian. Jadi kena banyak sabar.
Sabar dengan kerenah isteri. Kerenah isteri-isteri. Dengan perangai suami, sabar. Suami penahbaran, sabar. Isteri penahbaran, sabar. Semuanya menguji kesabaran. Okey, semuanya menguji kesabaran. Hanya orang sabar saja yang beroleh keuntungan dan kemenangan. Sebab itulah Nabi sebut kepada kita, Nabi kata, kekuatan sebenar ialah bukan pada menangnya peperangan. Kekuatan sebenar bukan menang bergusti bertumbuk. Kekuatan sebenar ialah bila kamu sabar ketika marah. Tahan sabar ketika marah. Jadi, kalau marah, keluar rumah. Pergi minum teh tarik. Sekarang jangan. Kena tangkap nanti. Covid. Saya dulu, bila marah, saya ambil parang. Tajamnya. Keluar rumah. Potong rumput-rumput sekitar. Hamlah bersih. Jadi, kalau kita sedang marah, kena banyakkan bersabar. Sabar dalam berumah tangga. Ada orang tu dia bergaduh. Dia tak sabar. Terlapas. Tercakap. Jadi rugi. Dia jatuh talak. Jangan main-main. Jangan main-main. Kalaulah lafaz tu soreh, lafaz tu jelas, maka tak ada niat pun jatuh. Jangan main-main. Jadi be careful. Kena banyakkan bersabar. Bila kita bergaduh, kalau seorang membebel, kita buat bodoh saja. Seorang membebel, kita buat tak reti saja. Selesai masalah. Kalau dia marah, bercakap, kita pun bercakap, api dengan api meletup, tuan-tuan. Kalau satu api, satu air. Satu air, satu api. Barulah amal rumah tangga. Kalau dua-dua api, jangan. Kita pun habis bakar. Tapi jangan pula dua-dua sejuk. Sunyi rumah tangga. Isteri senyap je. Suami senyap je. Langsung tak romantis. Tak borak-borak. Jangan. Allah Ta'ala ni maha adil. Allah ni maha adil. Kalau isteri tu banyak cakap, suami pendiam sikit. Kalau suami banyak cakap, isteri ni pendiam sikit. Kalau dua-dua pendiam, tak bahagia rumah tangga. Kalau dua-dua banyak cakap, bila nak berhenti ni? Bila nak mula ni? Payah. Jadi, semuanya ada hikmah. Kena banyak bersabar dalam berumah tangga. Terima kasih kepada saudara Yusuf Hijamah Ghurrah Resdung. Ni pakar Resdung ni. Pakar perubatan Islam ni. InsyaAllah. Terima kasih kerana watching. Mohon share. Jadi banyakkan sabar dalam rumah tangga. Oleh kerana teruknya masalah rumah tangga termasuk di musim Covid, maka kita sebagai muslimin muslimat kena banyakkan berdoa supaya kita dianugerahkan sifat sabar. Nabi sendiri pun dalam rumah tangga ada masalah rumah tangga, tapi Nabi bersabar. Sebab apa? Aisyah kuat cemburu. Jadi Nabi sabar. Aisyah pernah difitnah berzina dengan Safwan. Seorang sahabat Nabi yang sangat hebat. Difitnah. Nabi sampai kurang mesra dengan Aisyah. Sabar. Allah turun wahyu. Bersihkan nama Siti Aisyah. Kan lagu dia popular sekarang, Aisyah. Jadi kena banyakkan bersabar dalam berumah tangga. Nabi kata apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah yang paling mesra dengan ahli keluarga kamu. Aku, kata Nabi, dalam ramai-ramai ni, akulah yang paling mesra dengan ahli keluarga aku. Jadi isteri kena banyak bersabar. Jangan banyak komplain. Bersyukur apa yang ada. Bersyukur atas nikmat. Bersabar dengan ujian. Satu hari Nabi Ibrahim datang rumah anaknya, Ismail. Datang tengok-tengok anak tak ada, pergi keluar kerja. Adalah isteri. Isteri kepada Ismail. Jadi Ibrahim bertanya, macam mana kamu punya kehidupan? Alhamdulillah. Macam mana kamu punya kehidupan? Oh, dia pun komplain. Ini lah, tak puas hati lah, itulah, itu ni kan. Dia kutuk suami dia. Dia komplain banyak. Maka baliklah Ismail. Ibrahim pun pergi. Sebelum pergi, Ibrahim kata, wahai perempuan, wahai menantuku, nanti kamu pesan kepada Ismail, ada orang namanya
Ibrahim datang jumpa kamu. Kemudian kamu bagi tahu, suruh dia tukar tiang rumah ni. Maka Ismail balik, dia pun borak dengan isteri dia. Isteri dia cerita, pak cik tadi namanya Ibrahim, dia pesan tukar. Tukar tiang rumah ni. Maksudnya, faham tak Ismail bahawa dah silakan isteri dia banyak bising, banyak mengomel, merungut dan seumpamanya. Jadi jangan banyak merungut, bersabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian ni macam-macam. Ujian seseorang tu dia berbeza-beza. Rezeki masing-masing. Ada orang tu ujian dia dengan mak mentua. Ada ujian dengan adik-beradik. Ada ujian bergaduh dengan jiran. Ada ujian dengan bos. Ada ujian dengan pekerja. Pekerja dia ramai-ramai buat petition, bantah dia, minta dia letak jawatan. Macam-macam ujian. Jadi kita kena teruskan sikap kita sabar. Bersabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi? Seterusnya, ujian dalam kehidupan, ujian dalam usaha dan perniagaan. Kena sabar juga berniaga ni. Ramai orang berniaga, bankrupt. Berniaga, bankrupt. Berniaga, bankrupt. Kerja sendiri, berniaga jual, bankrupt. Tak nak dah. Fed up, makan gaji balik. Dia ni mudah give up. Padahal orang-orang yang hebat, dia never give up. Teruskan usaha. Sabar dengan ujian. Kita berniaga ni macam-macam lah. Masa kita berniaga kecil-kecil, wah hina kita. Alah ni, tak ada masa depan, jual burger je. Tepi jalan je, warung je. Tapi bila kita kaya, dia nak pinjam duit lah, nak hutang duit lah. Ini ujian sebagai usahawan, sebagai perniaga. Kita kena ingat, talabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari yang halal adalah tuntutan ke atas orang Islam. Jadi kalau kita sebagai usahawan, kita berniaga, cari rezeki, sabarlah. Dah, banyak ayat-ayat pasal berniaga ni. Wa ahallallahu al-bai' wa harama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Mengapa disebut al-bai'? Penting berniaga ni. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kamu nak tak aku tunjukkan satu bentuk perniagaan yang boleh selamatkan kamu daripada azab yang pedih. Disebut lagi perniagaan, tijarah, perniagaan, al-bai', perniagaan. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Bila kamu diseru pada hari Jumaat, diseru untuk solat hari Jumaat, wazarul bai', tinggalkan jual beli. Penting jual beli. Penting jual beli ni. Berniaga ni. Nabi sampai ke Madinah, yang pertama dia buat, lepas buat masjid, dia buat pasar. Niaga. Penting berniaga. Jadi kalau kita berniaga, bankrupt, sabar, teruskan perniagaan. Kali pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, sabar. Mungkin yang keempat tu kita akan berjaya. Tengok pakar pengasas KFC ayam. Dia kaya jutawan, umur dia 67. Macam saya baru 47. Ada lagi lah peluangnya. So kalau tuan-tuan belum kaya, belum berjaya, sabar. Better late than never. Lebih elok lambat daripada langsung tak buat apa-apa. Usaha. Jadi sabar dalam mencari rezeki. Kepada yang kerja makan gaji, sabarlah. Ikut arahan bos. Bos kata hantar makanan sana, runner, sabar. Runner pun kena ada dia punya SOP dia. Kena pakai mask. Dia kena buat ujian juga dia, supaya makanan-makanan yang dihantar tu alhamdulillah selamat bersih insya-Allah. Jadi sabar dalam mencari rezeki. Kita kesian juga tengok runner-runner ni, hujan-hujan, habuk-habuk pun dia tetap juga berusaha mencari rezeki. Jadi tahniah kepada runner-runner. Alhamdulillah. Tahniah kepada cleaner-cleaner. Kita jarang sebut, kita sebut doktor je, polis je, askar je. Runner kena sebut juga. Kena sebut juga cleaner-cleaner. Kalau mereka ni tak clean, tak buat proses cleaning, pembersihan, busuk satu Malaysia ni. Jadi tahniah kepada semua mencari rezeki, sabar mencari
rezeki mencari nafkah ni. Jangan malas. Ada satu hari, ada seorang pemuda datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, minta makan. Nabi bagi makan. Hari kedua, ya Rasulullah, minta makan. Nabi bagi makan. Hari ketiga, ya Rasulullah, macam biasalah, minta makan. Nabi ambil kapak. Cabut lari dia. Ya Rasulullah, kamu nak bunuh aku ke? Tak. Ambil kapak ni. Kamu ambil kapak, pergi cari kayu di hutan. Jual kayu tu. Beli makanan. Jadi jangan malas kita mencari rezeki. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Zubir. Tuan Haji Zubir, sahabat lama, orang Setiu. Dulu di Hulu Langat. Alhamdulillah. Muslimin sama kan, banyak sabar dalam mencari rezeki. Dalam bab mencari rezeki ni, sehingga orang pindah randah, tuan-tuan. Kan, pindah randah. Lembu cari rezeki keluar kandang. Burung keluar sarang. Buaya cari rezeki keluar lubuk. Biasa hijrah kerana mencari rezeki yang halal. Nah. So ada orang Kelantan duduk di Perak. Ada orang Kelantan duduk di Johor. Ada orang Kelantan duduk di KL sebab mencari rezeki. Ada orang Malaysia duduk di Ireland. Ada orang Malaysia duduk di London. Saya pergi London, ramai orang Melayu kita. Saya pergi ke Paris, ada orang Melayu. Tapi ramai lebih Indo di Paris. Jadi maksudnya terpaksa hijrah mencari rezeki halal. Nah, tapi kalau kita memang gigih mencari rezeki, kita memang minat berniaga, di mana pun boleh hidup. No need to worry. Tuan-tuan sekalian, saya nak bagi tahu, anak-anak kita belajar apa pun. Dia buat bahagian sastra ke, dia buat bahagian medik ke, dia buat bahagian engineering ke, dia buat bahagian pertanian ke, apa pun yang dia belajar, kalau dia minat berniaga, dia boleh hidup. So bagi je ilmu, knowledge pada anak kita. No need to worry. Rezeki daripada Allah. Bagi ilmu je, tugas kita bagi ilmu. Kalau dia minat berniaga, kita bagi skill kemahiran berniaga, dia boleh hidup. Macam-macam bisnes sekarang boleh buat. Buat serunding ke, buat karipap ke. Buat makanan-makanan, ternak ayam ke, bela ikan ke, buat wiring ke. Jadi berusahalah dalam mencari rezeki. So sabar dalam berusaha. Alhamdulillah. Seterusnya, sabar menahan rindu. Banyak betul jenis sabar ni. Sabar dalam taat, sabar menolak maksiat, sabar dalam kenikmatan, sabar bila ditimpa musibah, sabar dalam berdakwah, sabar dalam belajar, sabar menahan rindu. Tengok Nabi Nabi Yakub bila hilang Nabi Yusuf, entah ke mana Yusuf ni. Dah sabar dia sampai menangis lama, buta mata. Sabar dia. Akhirnya Allah temukan kembali dia dengan Yusuf AS. Bila dia dapat pakaian tu, baju Yusuf tu, letak di mukanya, celak balik matanya. Sabar menanggung rindu. Nah, rindunya Hajar kepada suaminya Ibrahim, rindunya Ibrahim kepada Ismail anaknya. Dia tinggal Ibrahim biwadin ghairi zar'in, yang kering kontang, biwadin ghairi zar'in, tanpa pokok-pokok, tanpa air, ditinggal begitu je. Rindu. Berkat rindu tu, berkat sabar tu, tengok Ibrahim dengan Ismail, dia buat Kaabah di Mekah ni. Keluarnya air Zam-Zam tu. Tengok. Berkat rindu. Hajar, dia berlari Safa Marwah. Dia pergi Safa, nampak macam ada air kat sana. Dia pergi sana, tak ada pula. Tak. Ni ada hikmah dia. Tempat lain cari air, tempat lain dapat air. Muncul air tu di tapak kaki Ismail. Tempat lain cari kerja, dapat kerja tempat lain. Benda lain yang kita belajar di universiti, tapi kerja bidang lain. Banyak hikmah. So, sabar menahan rindu. Macam doktor-doktor kita, nurse-nurse kita yang bekerja di hospital-hospital. Tahniah anda semua. Tak boleh jumpa anak, tak boleh cium anak, peluk anak, rindu. Sebab apa? Bimbang jangkitan. Sabar menanggung rindu. Rindu pada suami, pada isteri. Tapi oleh kerana
Ini tuntutan kerja terpaksa berpisah. Dia pelik sikit sekarang ni. Nah, dulu berpecah hancur. Bersatu hidup. Berpecah hancur. Tapi sekarang berpecah hidup. Bersatu hancur. Sekarang ni kalau kita rapat-rapat dengan orang, kena jangkitan. Berpecah, jarak kan 1 meter, 2 meter, selamat kita. Terbalik, dunia sudah terbalik. Ini semua adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Menanggung rindu. Ada cikgu-cikgu yang terpaksa berpisah dengan suami. Seorang mengajar di Sabah, seorang mengajar di Semenanjung. Rindu. Sabah menanggung rindu. Dah. Anak-anak belajar jauh di Mesir. Anak saudara saya ada 2 orang belajar di Mesir. Umi abinya rindu. Ini semua ujian. Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau selalu balik je, hilanglah rindu. Tapi nak balik kos, fulus. Jadi rindu. Menahan rindu, kena banyak bersabar. InsyaAllah. Muslimin yang saya mulakan, apa lagi? Sabar. Sabar ketika marah. Kena banyak sabar. Marah ni penting juga tuan-tuan. Kalau tak marah, orang tak tahu apa kehendak kita. Bila kita marah, dia ni tahu, dia ni tak suka ni lah, dia tak suka ni lah. So jangan buat orang marah. Dah tahu dah dia tak suka itu, janganlah buatlah. Kenapa buat juga? Dah tahu dah tak boleh keluar, kenapa keluar? So ada undang-undang. Jadi marah penting. Kalau Islam dipermain-mainkan, Nabi dihina, raja dihina, kena marahlah. Tapi Nabi bagus. Nabi ni kalau bab-bab peribadi Nabi tak marah. Tapi bab agama Nabi marah. Itu hebat. Hebat. Jadi marah penting. Sabar ketika marah. Tapi jangan marah-marah asyik nak marah je. Jangan. Nak marah bagus. Anak tak solat, marahlah. Isteri dia dah aurat, marahlah. Suami balik lambat, marahlah. Abang pergi mana? Marahlah. Jangan makan luar bang. Covid. Tapi marah ni biarlah ada sebab. Kalau tak marah, isteri dah kontak laki lain, itu dayus namanya. Yang dayus tak masuk syurga. Marah mesti ada. Tapi janganlah setiap masa marah. Sabar menahan marah. Ambil wudu. Kalau kita sedang berjalan, berhenti. Bila berhenti, duduk. Duduk baring, mandi ke. Banyak cara-cara untuk hilangkan marah. Yang penting tahan marah. Sebab apa? Bila kita marah ni, syaitan makin menghasut. La taghdab. Nabi kata la taghdab, la taghdab. Nabi sebut 3 kali jangan marah, jangan marah. Tengok keadaan. Ada marah, tengok time. Penting marah ni, tengok time dia. Kalau pekerja malah kerja, marah. Kalaulah bos lambat bayar gaji, marah. Lambat transfer, marah. Alhamdulillah. Sabar tuan-tuan. Sabar. Last sekali, sabar sebagai pemimpin. Sabar sebagai pemimpin. Penting juga. Pemimpin ni banyak dia punya fitnah ni. Bila kita rapat dengan seseorang, you ni ada fair ke? Koroni ke? So, kalaulah kita jadi pemimpin, kena sabar dengan kerenah rakyat. Berlaku di zaman Ali karamallah. Ali sebagai khalifah. Ali ni khalifah Islam yang keempat. Selepas Osman Ibn Affan. Satu ketika Ali duduk bersama kawan-kawan dia, rakyat dia. Bangun seorang. Wahai Ali, mengapa zaman kamu ni tak aman? Kita punya negara tak aman. Kan zaman Ali ni berlaku perang dengan Muawiyah sebagainya. Mengapa zaman kamu ni Ali, kamu sebagai khalifah, pemimpin, negara tak aman? Maka Ali kata, wahai sahabat. Kata sahabat tadi, zaman kamu ni tak macam zaman Umar lah, tak macam zaman Abu Bakar lah. Zaman mereka, Abu Bakar, Umar, aman damai. Zaman kamu ni huru-hara Ali. Kenapa? Ali jawab begini. Zaman Abu Bakar, zaman Umar, rakyatnya macam aku, berdisiplin, sabar,
berfikir banyak sebelum bertindak. Tapi zaman aku, rakyat macam kamu, banyak songeng, banyak komplain, tak bersyukur. Jadi kita tuan-tuan sekalian, sebagai warga negara, kena bersyukur atas nikmat, bersabar dengan ujian. Jangan buat fitnah. Pemimpin kena banyak bersabar. Pemimpin kena banyak bersabar, tunjuk contoh teladan, qudwah hasanah. Jangan pula pemimpin langgar perintah PKP. Tapi terima kasih kepada pihak atasan yang bagi tahu siapa pun tak terlepas daripada hukuman. Salah tetap salah. Jangan pilih kasih. Jangan pula rakyat biasa kena punishment, kena denda, penjara. Yang ada jawatan, status esko ke, timbalan menteri ke, lepas. Mesti tunjuk contoh teladan. Pemimpin kena sabar. Jangan pilih kasih. Sama saja. Tidak ada beza. Macam Menteri Kesihatan New Zealand kena turun pangkat sebab apa? Langgar perintah lockdown. Di Afrika, menteri dia kena juga hukuman. Di UK pula menteri ada juga kena hukuman. Sebab apa? Melanggar perintah lockdown PKP semasa kes COVID. Jadi pemimpin, kalau rakyat komplain, marah-marah, kena banyak bersabar. Sebab sebagai seorang pemimpin, sabar. Sekiranya Allah takdirkan kita ni kekurangan, cacat ke, OKU ke, kena banyak bersabar. Walaupun anda kadang-kadang tak nampak matanya, tapi terang hatinya. Kadang-kadang anda ada yang kakinya tak elok, maksudnya cacat, tapi mereka lah yang selalu pergi masjid. Yang sihat, yang ada kereta, tak pergi masjid berjemaah. Musim-musim COVID, sibuk nak pergi masjid. Masa belum COVID, tak pergi pun. Ini semua muhasabah, tuan-tuan. Saya ceramah ni bukan nak tunjuk pandai, tapi lebih kepada muhasabah. Okey, sekarang saya nak ulang balik. Apakah contoh-contoh sabar yang mesti kita amalkan dalam kehidupan kita? Saya ulang. Pertama, sabar dalam ketaatan. Taat, sabar, tunaikan perintah Allah. Sabar dalam nikmat. Maksudnya jangan kufur nikmat. Gunakan nikmat untuk kebaikan. Sabar dalam musibah, ujian. Macam Nabi Ayub AS, sabar. Sabar dalam dakwah, macam Nabi kita Muhammad, sabar. Sabar dalam mendidik anak-anak, mendidik murid-murid. Sabar dalam belajar. Masa kita belajar, kena banyakkan bersabar. Sabar dalam berumah tangga. Cabaran hidup. Manakan lidah kan tergigit. Ini kan pula suami isteri. Bumi mana tak ditimpa hujan. Sabar dalam rumah tangga. Sabar dalam usaha mencari rezeki. Sabar. Orang beli barang kita, alhamdulillah. Tak beli, sabar. Teruskan marketing. Online pun boleh. COD pun boleh, insyaAllah. Sabar dalam menahan rindu. Rindu pada anak-anak ni. Ramai juga yang tak boleh balik. Duduk asrama. Dah lama duduk asrama ni. Duduk terperap asrama. Handphone pula tak ada line, internet. Woi, kena banyak bersabar betul. Kamu balik daripada luar negara, sabar. Kena kuarantin. Kuarantin 14 hari. Sabar. Semua ni ada hikmah, ada ujian semuanya. Sabar. Apa lagi? Sabar, stay at home. Jangan stres. Tak nak tengok Quran, tak apa. Tengok isteri pun boleh pahala. Tengok anak-anak pun boleh pahala. Tengok TV, rancangan agama boleh pahala. Jadi sabar. Tapi janganlah lupa Quran tu. Tengoklah Quran. Jadi banyakkan bersabar, insyaAllah. Sabar ketika marah. Marah ni. Sabar kan. Marah betul lah. Sabar. Jadi sabar ketika difitnah. Kalau anda difitnah, anda buat baik, anda nak berbakti, anda difitnah nak menunjuk-nunjuk, sabar. Semua ujian. Kan? Kita buat ceramah, orang tak nak dengar. You tak cukup popular lah. Siapa you? Who are you? Sabar. Kita ceramah je sampai kita mati, insyaAllah.
saya tertarik dengan Ustaz Izhar Idrus. Dia kata, dah saya akan ceramah, berdakwah sampailah saya mati. Oh, ini kerja mulia. Tahniah Ustaz ya. Jadi siapa yang jadi penceramah, orang dengar ceramah, orang tak nak dengar ceramah. Yang penting teruskan dakwah. Tapi jangan lupa ceramah juga untuk diri sendiri. Mudah-mudahan kita pun buat muhasabah diri. Tambahkan ilmu, tambahkan pengalaman insya-Allah. Sabar ketika difitnah. Macam Aisyah difitnah berzina dengan Safwan tu, sabar dia. Siti Maryam difitnah. Siti Maryam ni mana ada kahwin, tiba-tiba melahirkan Isa alaihissalam. Dituduh berzina, sabar dia. Jadi perlukan kesabaran. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah ni lebih teruk daripada membunuh. Jadi apapun bersabarlah. Apapun bersabarlah. Sabar ni Nabi sebut iman ni ada dua cabang. Sabar dan syukur. Kalau kita banyak bersabar, akhirnya kita akan bersyukur. Ada orang kan selalu bergaduh suami isteri. Sabar suami tadi. Sabar dia. Akhirnya dia bersyukur. Alhamdulillah, berkat sabar dah 40 tahun kahwin, tak bercerai. Anak pun berderet, cucu pun ramai. Berkat siapa yang sabar, dia akhirnya akan bersyukur. Orang yang syukur, dia akan sabar. Dia makan tak sedap lah, lauk pun tak banyak lah musim Covid ni. Makanlah kadar je. Nak makan ikan kembung, tiap-tiap hari ikan kembung. Budu petai jering. Budu petai jering. Sabar dia. Duduk kat rumah, sabar dia. Akhirnya dia akan bersyukur. Orang bersyukur ni, alhamdulillah, walaupun aku duduk kat rumah, ada juga makanan. Syukur dia akhirnya, bila dia bersyukur, dia boleh bersabar. Menahan arahan. Menahan patuh dia ikut perintah PKP ni. Jadi penting kita bersabar. Muslimin semulakan, sebelum berhenti saya nak menyanyi sikit. Kalau sedap, alhamdulillah. Tak sedap, sabar. Sabar. Alhamdulillah. Muslimin semulakan, sabar ni penting. Sehingga sabar disebut sebanyak 90 kali dalam Al-Quran. Sabar ni penting sehingga disebut sebanyak 90 kali dalam Al-Quranul Karim. Jadi banyakkan bersabar. Sabar itu ialah istana iman. Sabar itu istana iman. Begitulah kata pujangga. Jadikan ia bagai pegangan mengharungi hidup di maya fana. Jadikan ia bagai pegangan mengharungi hidup di maya fana. Lagi sekali ya. Sabar itu istana iman. Begitulah kata pujangga. Jadikan ia bagai pegangan mengharungi hidup di maya fana. Jadikan ia bagai pegangan mengharungi hidup di maya fana. Hidup di dunia pelbagai halangan, berbagai ujian datang menjelma. Hidup di dunia pelbagai halangan, berbagai ujian datang menjelma. Sabarlah anda, janganlah anda hilang pegangan. Sabarlah menempuh ujian hidup. Sabarlah menempuh ujian hidup.
Sorry. Salah dia punya lirik. Salah dia punya lirik. Tapi yang penting sabar. Tan Sri P.Ramlee pun tuan-tuan sekalian, sabar, banyak ujian dia ni. Dia kahwin pun banyak kali. Bukan poligami. Masa di akhir hayatnya banyak juga ujian. Orang-orang tak hargai pengorbanan dia, jasa dia, bakat dia. Jadi banyak sabar. Ibu ayah kena banyak sabar. Anak-anak tak tahu nak berterima kasih. Kena banyak sabar. Jadi sabarlah tuan-tuan sekalian untuk meneruskan kehidupan dengan tenang dan bahagia. Jangan asyik merungut. Ingat jasa orang kepada kita untuk kita bersyukur. Ingat salah kita pada orang untuk kita minta maaf. Saya ulang. Hidup nak bahagia, ingat jasa orang kepada kita. Lupakan jasa kita kepada orang. Jangan pula sebut-sebut kebaikan kita. Ingat jasa orang pada kita untuk kita berterima kasih. Ingat salah kita pada orang untuk kita minta maaf. Sebab dulu kita tak sabar. Lepas dengan ceramah ni, alhamdulillah sabar. Okey. Muslimin yang saya muliakan, terima kasih ya. Saya Ustaz Abu Hassan. So jangan lupa follow my Facebook Abu Hassan Al-Asy'ari. Jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel US Abu Hassan Al-Asy'ari. Tengok page Majlis Dakwah Negara Selangor. Saya Ustaz Abu Hassan, Pesuruhjaya Majlis Dakwah Selangor. So musim Covid ni tak boleh buat program. Banyak program majlis dakwah terbengkalai. Sebab apa? Duit ada, orang derma, tapi nak buat ceramah tak boleh, seminar tak boleh. Sebab apa? Covid. Jadi banyakkan bersabar. Isteri masak, suami lamak makan, makan sikit, sabar. Banyak betul bab-bab sabar ni ya. Bukan tak sedap, tapi dah kenyang. Okey. Jadi janganlah kita bergaduh, sabarlah. So musim-musim Covid ni anak-anak macam-macam anak-anak kita bising. Nak kita nak tengok cerita ni, dia nak tengok cerita tu. Nak bergaduh adik-beradik. Sabar, anak-anak sabar. Ayah-ayah kena sabar. Anak-anak bergaduh, itulah nikmat sebenarnya. Sebab apa? Kalau anak dah besar, mereka dah hijrah, dah kahwin, kita dengan isteri kat rumah. Sunyi je. So inilah saat-saatnya adik-beradik lebih mesra, lebih rapat. Saya ada anak 5 orang. Alhamdulillah. Makan sama, solat sama, bergaduh sama, tengok TV sama. Alhamdulillah, bagus. So Covid ni memberikan kita kebahagiaan sebenarnya. Alhamdulillah. So jumpa lagi. Terima kasih. Ila liqa, ma'assalamah. So please stay at home. Do not go out without permission. La budda alayka an tabqa da'iman fil bayt. La takhruj. La takhruj. Ila liqa. Arjukum da'iman fi surur wa sa'adah. Jumpa lagi. Terima kasih. Saya Ustaz Abu Hassan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Terima kasih semua. Mohon share. Jumpa lagi. Assalamualaikum.